Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya jamaah? Arju annakum fis sihhah wal afiyah. Masa'al khair. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Baiklah pelajar semua, untuk tajuk kita yang seterusnya, tajuk terakhir bagi Ma'ajmal Madrasah, iaitu tajuk yang kedua dalam buku teks, mengenai ad-dhamair. Apa yang dimaksudkan dengan dhamair? Dhamair ialah kata ganti nama. Kata ganti nama yang diguna pakai kepada lelaki dan juga diguna pakai kepada perempuan. Okey, mari kita tengok macam mana diguna pakai. Berdasarkan kepada buku teks yang diberi mengenai dhamair ini adalah yang pertama mengenai ana. Cakap kat sini, ana muallim, ana fil mukhtabar. Ana, saya seorang guru lelaki. Diguna perkataan kata ganti nama dia adalah saya. Kita tengok gambar yang seterusnya. Ana muallimah, saya guru perempuan. Ana fil idarah, saya di pejabat. Jadi ana di sini boleh pakai sama ada dia muzakkar ataupun dia muannas. Dia tak payah ubah apa-apa, tapi dia boleh pakai. Lelaki boleh pakai, perempuan boleh pakai. Sama ada kamu guru lelaki, kamu kerani lelaki, kamu mudir lelaki, kamu mudir perempuan, boleh pakai ana. Kemudian yang kedua adalah anta. Anta ni kamu lelaki. So kita bercakap, anta ni bila kita bercakap dia berada di hadapan kita. Anta talibun, anta fil warsyah. Kamu lelaki, pelajar lelaki, kamu berada di bengkel. Anti adalah perempuan. Perempuan yang berada di hadapan kita. Dia tengah bercakap dengan kita. Jadi macam mana kita sebut dia? Anti talibatun. Kamu ni pelajar perempuan. Anti fil mal'ab. Pelajar perempuan. Kamu pelajar perempuan ni berada di padang. Yang terakhir, kata ganti diri yang menggunakan perkataan huwa. Huwa ni dia lelaki. Dia lelaki bila kita nak bercakap tentang seseorang dan dia tak ada kat depan kita, ba'id, dia jauh daripada kita, maka kita akan guna perkataan huwa. Huwa ba'i'un, dia penjual. Huwa fil maqsif, dia berada di koperasi. Hiya ba'i'ah, dia perempuan. Dia perempuan adalah penjual, ba'i'ah. Hiya fil mat'am, dia berada di kantin. Okey, jadi kalau penggunaan ini mesti anta mesti untuk lelaki, anti mesti untuk perempuan, huwa mesti untuk lelaki, hiya mesti untuk perempuan. Bila mana kita penggunaan kita terbalik, contoh kita guna huwa ba'i'ah, dia adalah penjual perempuan, tapi kita guna huwa salah lah. Huwa hanya guna untuk lelaki. Macam mana kita nak beza lelaki dan perempuan kalau ba'i'ah ta marbutah? Faham tu? Okey, kita tengok Kita tengok ada 5 kata ganti nama yang perlu dikuasai dalam tajuk yang kedua. Yang pertama, ana, macam saya cakap tadi. Penggunaan saya. Dia lelaki ke, dia perempuan ke, dia boleh guna ana. Tak kisahlah siapa-siapa pun. Okey, yang kedua, muzakkar. Muzakkar adalah lelaki. Lelaki dia ada 2. Satu, huwa, dia lelaki. Ataupun yang kedua adalah anta, kamu lelaki. Muannas, ni adalah untuk perempuan. Perempuan, hiya. Hiya, dia perempuan. Dia perempuan. Kemudian anti ni kamu perempuan. Jadinya kalau hiya ni kita boleh cakap, kita tengah cakap tentang dia tapi dia jauh daripada kita. Kalau anti ni kita tengah bercakap tentang dia yang berada di hadapan kita, qarib. Yang hiya ni adalah ba'id, jauh sana. Okey, baiklah. Kita tengok kepada fa'il yang kita belajar dalam tajuk yang kedua. Ada lebih kurang 3, 6, 9, 10, 11 fa'il yang kita belajar dalam tajuk yang kedua. Dan melalui tajuk fa'il ni,
yang akan kita guna pakai untuk tukarkan. Sama ada contohlah kalau kita nak cakap saya bermain. Saya bermain. Saya cakap awal-awal tadi, penggunaan saya adalah perkataan kata ganti nama dia adalah ana. Jadi dekat yal'abu ni kita akan tukar dia. Macam mana kita nak tukar menjadi saya bermain? Kalau yal'abu ni dia bermain, dia sedang bermain. Kalau saya sedang bermain, kita nak tukar macam mana? Ayat ana tu nak gabung dengan yal'abu ni, nak buat macam mana? Sama juga yajtami'u. Kalau kita nak cakap saya berkumpul, yajtami'u yang diberi adalah dia yang sedang berkumpul. Jadi macam mana kita nak tukar? Kalau anti ataupun dia perempuan tengah berkumpul, ataupun kamu perempuan tengah berkumpul, ataupun saya sedang membaca, ataupun dia perempuan sedang membaca. Macam mana kita nak tukar ataupun kita nak gabungkan dhamair, kata ganti nama itu dengan fi'il yang dah kita belajar dalam tajuk yang kedua. Kita tengok seterusnya. Okey, baiklah. Kita tengok yang pertama, kata ganti diri mengenai ana. Kata ganti nama ana, saya saya. Dalam buku teks yang kita selalu jumpa perkataan dia yusalli, ataupun ditulis tusalli, ataupun yal'abu, yajtami'u. Semua fi'il yang kita belajar, yashtari, ya'malu, itu dalam buku. Ya. Selalunya dia akan bermula dengan ya di hadapan. Ini namanya fi'il mudhari'. Kalaulah yusalli ni bermaksud dia tengah solat. Dia tengah solat. Sekarang kita nak cakap kita yang tengah solat. Saya sedang solat. Macam mana? Kita menukarkan ya kat depan, ya di hadapan ini menjadi alif. Usalli. Ana usalli fil musalla. Saya solat di musalla ataupun di surau. Jadi ana usalli fil musalla. Betul. Kalau ana yusalli fil musalla, salah. Sebab penggunaan yusalli ini bukan untuk ana. Bila ana je ada kat depan ni, automatik usalli dia akan bertukar menjadi usalli. Dia tak akan jadi lagi yusalli. Sama juga dengan yal'abu, bermain. Bila mana kita nak tukar, kita nak cakap saya sedang bermain ni. Saya sedang bermain. Maka ya di hadapan bertukar menjadi alif. Al-abu. Al-abu. Saya sedang bermain. Al-abu fil mal'ab. Ana al-abu fil mal'ab. Saya sedang bermain di padang. Baiklah, kita tengok pula kepada kata ganti nama yang kedua. Huwa. Huwa ni kata ganti nama. Dia seorang lelaki. Dan dia tu tak ada depan kita. Dia diguna pakai untuk lelaki sahaja. Perempuan tak boleh pakai huwa. Huwa adalah untuk lelaki sahaja. Dia lelaki dan dia tak ada depan mata kita. Kita nak menggambarkan dia kepada orang lain. Selalunya macam itulah dia punya situasi. Huwa. Katakan dalam slide yang saya buat ni usalli. Tadi kita belajar mengenai ana. Katakan fi'il yang diberi adalah usalli. Dia suruh kamu tukar kepada huwa. Kalaulah kita nak buat ayat, dia sedang solat di musalla, kita akan guna huwa yusalli. Alif tadi bertukar menjadi ya adalah untuk huwa. Huwa yusalli fil musalla. Betul. Kalau dia cakap huwa usalli fil musalla, salah. Sebab usalli dia akan guna ana kat depan. Ana usalli fil musalla, baru betul. Huwa tusalli. Boleh tak guna ta kat depan ni? Tak boleh. Untuk huwa, kita tak boleh guna tusalli fil musalla. Kita wajib guna huwa yusalli. Sama juga dengan al-abu. Kalau dia beri al-abu, kita nak pakai huwa ni, maka kita tukar alif tadi menjadi ya semula. Yal'abu. Yal'abu. Huwa yal'abu fil mal'ab. Dia tu, dia siapa? Tak kisahlah siapa. Muhammad, Ahmad, Ibrahim, siapa-siapa je. Huwa yal'abu fi mal'ab. Baiklah, kata ganti nama yang seterusnya adalah anta. Kan kita selalu dengar orang cakap anta enti tu kan. Anta tu kamu. Kamu siapa? Kamu lelaki.
Kamu lelaki bagi anta adalah sama penggunaan dia macam huwa tadi. Dia menggunakan ya di hadapan. Kalau usalli, dia akan jadi yusalli. Kalau al'abu, dia akan jadi yal'abu. Anta yusalli ataupun anta yal'abu. Dia tak akan jadi tal'abu. Anta ni lelaki, maka dia akan guna ya dulu kat depan. Ya di hadapan. Sama macam huwa tadi. Huwa pun guna ya juga. Kalau apa-apa nak tukar menjadikan dia ya. Dan anta adalah kegunaan untuk lelaki. Anta yusalli fil musalla. Betul. Anta usalli. Salah. Sebab usalli adalah untuk ana. Anta tusalli. Tusalli pun salah. Ada penggunaan dia nanti. Baiklah. Habis mengenai lelaki tadi. Ana dua-dua boleh pakai, lelaki atau perempuan. Kalau anta dengan huwa adalah untuk lelaki. Sekarang hiya. Hiya ni adalah untuk perempuan. Hiya, contoh dia beri yusalli. Yusalli ni tadi kita dah cakap dia adalah untuk huwa dan juga anta. Bila dibagi fi'il yusalli, kita nak tukar hiya. Kita nak guna hiya untuk buat ayat. Hiya dia akan jadi tusalli. Hiya tusalli fil musalla. Betul. Hiya usalli. Salah. Dia kena guna ana usalli. Kalau hiya yusalli pun salah. Dia kena guna ta. Ta ni adalah untuk perempuan. Bila fi'il ni ada ta ni selalunya adalah untuk perempuan. Jadi hiya, dia perempuan. Dia tu kita cakap tentang dia tapi dia tak ada depan kita. Jadi hiya tusalli fil musalla. Kalau lah contoh cikgu tanya, aina Maryam? Mana Maryam ni? Ya ustazah, Al-Maryam hiya tusalli fil musalla. Maryam dia tengah solat di musalla. Kita akan guna perkataan hiya. Hiya dekat situ menampakkan bahawa orang tu tak ada depan kita. Kita akan bercakap tentang dia. Dan hiya adalah untuk perempuan yang penggunaan fi'il adalah tusalli. Okey, kata ganti diri untuk perempuan juga. Tadi anta untuk lelaki, sekarang anti untuk perempuan. Jadi untuk anti ni dia special case sikit. Contoh anti kalaulah diberi fi'il itu adalah yusalli. Kemudian kita ni nak buat ayat guna anti. Jadi kita akan buat tukar dia adalah huruf depan ya bertukar menjadi ta. Tusalli macam tadi, macam hiya tadi, hiya tusalli, kita tukar dia menjadi ta dulu, tusalli. Tapi bila anti kita akan tambah lagi huruf di belakang iaitu ya dan nun. Tusallina. Hal anti tusallina? Adakah kamu sudah solat? Dia akan cakap na'am aw la. Okey, hal anti usalli? Ni salah. Kenapa? Alif adalah untuk ana. Salah lah ni. Hal anti tusalli pun salah. Tusalli sahaja pun salah. Kalau penggunaan dia adalah anti. Dia kena tambah ta kat depan, kena tukar apa-apa. Kalau ya, tukarkan kepada ta. Kemudian tambah lagi huruf di belakang iaitu ya dan nun. Hal anti tal'ibina? Adakah kamu bermain? Hal anti tal'ibina fil masa? Adakah kamu bermain pada waktu petang? Naam. Ana al'abu. Dia akan cakap ana al-abu. Saya bermain. Macam tu. Baiklah. Ini revision daripada semua tadi daripada dhamair tadi. Saya memilih satu daripada fi'il yang kita belajar. Dia bagi dalam buku. Saya ambil berdasarkan buku Yadrusu. Kita belajar. Apa maksud Yadrusu? Belajar. Bila saya letak sebelah sini adalah dhamair. Ana, huwa, anta, hiya, anti. Ana untuk saya, lelaki perempuan boleh pakai. Huwa untuk lelaki. Anta untuk lelaki. Hiya untuk perempuan. Anti untuk perempuan. Bila ana, kita guna perkataan yadrusu, kita akan tukar dia menjadi adrusu. Bila huwa, kita tukar menjadi yadrusu. Anta, yadrusu. Sama juga. Hiya, tukar kepada ta menjadi tadrusu. Anti, tadrusina. Okey, ini cara macam mana nak tukar dia bila kita guna perkataan depan dia adalah ana, huwa, anta, hiya, anti. Okey. Saya mengharapkan kamu semua faham.
apa mengenai dhamair untuk hari ni. Dan sebarang pertanyaan, kamu boleh PM saya dan saya akan terangkan semula bagi yang tak faham. Dan saya akan buat sedikit latihan. Boleh mula sekarang untuk buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.